الله أكبر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده من إشراق نهار البسط لا تدرون ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Seterusnya Al-Imam Syekhul Imam Ibn Atha'illah rahimahullahu ta'ala menyebut rubbama mungkin afadaka fi lailil qabdi, mungkin memberi faedah kepada kamu di dalam Lailil Qabdi, di malam Al-Qabdi, malam tastafidhu, apa yang telah tidak mengambil faedah, apa yang telah tidak engkau mengambil faedah, fi isyraqi naharil basti, pada terangnya hari bahagia. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kamu tidak mengetahui mana satu yang paling hampir kepada kamu manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita di dalam tajuk Al-Khawf wal-Raja, iaitu pengharapan, takut dan juga pengharapan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada dua istilah, yang pertama al-qabdu, yang kedua al-bastu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama al-qabdu, yang kedua al-bastu. Al-qabdu maknanya sempit, al-bastu maknanya lapang. Al-qabdu maknanya sempit, al-bastu maknanya lapang. Dalam hidup ini, dua perkara ni silih berganti. Ada masa kita sempit, lepas tu nanti kita lapang pula. Dia silih berganti di antara lapang dan sempit. Silih berganti itu ialah seperti mana silih berganti siang dan malam. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ni seronok, nanti tak seronok. Kita tak seronok lah ni, nanti kita seronok. Dia bersilih berganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-qabdu diumpamakan seperti malam. Al-qabdu diumpamakan seperti malam. Bila mana siang, siang ni kita mana pun kita boleh jalan. Malam, kalau tak ada pelita, kalau tak ada lampu, kita pakai duk tentu ya, mana pun tak boleh jalan. Itulah perumpamaan. Bila kita susah, kita macam tak tahu macam mana kita nak keluar daripada susah. Bila mana kita sempit, kita tahu macam mana kita nak melepaskan diri daripada kesempitan. Itulah umpama malam. Tak ada pelita, tak ada lampu, duk tentu ya. Itu dipanggil al-qabdu. Al-bastu perumpamaan seperti siang. Siang ni tak perlu kepada lampu, sebab siang ni cerah. Mana kita nak pi, kita boleh pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya malam ialah masa duduk diam. Siang ialah masa kita bergerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah kita bila mana kita ditimpa dengan kesempitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita ditimpa dengan kesempitan, duduk diam. Duduk diam. Dia seumpama seperti handset yang hang. Handset ni bila mana dia hang, letak handset tu. Salah Sayyidina Muhammad. Nanti dia akan main balik. Tu adab kita bila mana kita menghadapi situasi sempit dalam hidup. Maknanya ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tunggu Allah melepaskan kita. Bila mana kita susah, tunggu Allah lepas. Bila mana kita sempit, tunggu pelepasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada pelepasan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata pengarang kita, mungkin afadaka, memberi faedah kepada engkau di malam al-qabdi yang tidak kamu dapat faedah pada isyraq, pada pancaran nahar al-basti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada pancaran siang al-basti. Kata dia, la tadruna, kamu tidak akan tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak akan tahu mana satu di antara dua ni bermanfaat kepada engkau.
Mungkin setengah orang dia rasa dia dapat manfaat ketika mana dia senang. Maka banyak orang yang minta senang, tak minta duduk dalam susah. Sedangkan susah dan senang tu silih berganti. Banyak orang yang suka duduk dalam senang saja, dalam susah tak mau. Banyak orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suka duduk dalam tidak bermasalah saja. Bila memang masalah dia tak mau. Baik. Pasal apa? Sebab bila mana kita duduk dalam sempit, nafsu tak ada habuan. Bila mana kita duduk dalam senang, tentu nafsu ada habuan. Maka sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hanya mau senang, kita tak mau susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif, mungkin kamu mendapat faedah duduk dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kegelapan, kesempitan, yang faedah itu kamu tak dapat dalam pancaran siang al-basti. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua situasi yang Allah buat semua ada hikmah. Kadang-kadang seronok bukan duduk dalam senang saja. Kadang-kadang seronok juga duduk dalam sempit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup ni sebenarnya macam ni contoh. Cuba kita flashback balik pada pengalaman kita dulu-dulu. Saya mula-mula balik Mesir bergerak pakai bas, naik bas. Nak pergi mengajak, tunggu bas lambat sampai sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab balik mengaji banyak, berkatun-katun pun tak. Nak beli rak untuk buah kitab tak ada duit lagi. Kitab susun kitab, lepas tu buah berlapis-lapis. Ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuhan buka sikit, boleh beli motor sebiji. 4 orang masih naik motor sebiji. Anak 2 masih naik motor lagi. Dari Pokok Sena balik ke Baling, Rasulullah SAW Muhammad. Kok jalan belakang, kok Kampung Siam, Rasulullah SAW Muhammad. Saya duduk bawa motor, dalam ragam motor beg baju Rasulullah SAW Muhammad. Ustazah pegang anak dia belah kanan seorang, belah kiri seorang. Sejam setengah Rasulullah SAW. Lah ni bila balik kau jalan tu duk kenang hari kita dulu. Jalan ni lah kita balik dulu. Allah SWT. Sebelum tu bergerak balik kampung naik bas. Pokok Sena, Melok Stang, Alok Sak, Sungai Tani balik-balik. Allahu Akbar. Muntah kau jalan anak-anak Allah. Tak boleh duduk, pening. Lepas tu Tuhan buka. Saya ni pindah rumah ni, berbelah-belah rumah makcik saya pindah, 16 buah rumah ni, tak tahu lagi nak pindah tak pindah ni. Soalan saya nak pindah lagi. Ingat ke beli rumah tak pindah lah, pindah juga. Ingat ke buat rumah tak pindah, pindah juga. Apa ketentuan hidup ni? Sampai Tuhan bagi macam kita semua. Ada sekali balik daripada sekolah, naik motor, nak masak nasi, pulah apa ni dapur tu tak nyala, makcik gas tak ada. Mujur lah mak mentua lu tu gelin, derah balik tu gelin. Apa balik berapa? Tak apa, nak makan nasi. Ada sekali subhanallah Rasulullah SAW Muhammad nak beli susu anak tak ada duit.
Susu mahal RM20, RM25 tak ada duit. Tak tangan sini, tak ni. Allah, aku ni saja aku pilih jalan ni. Kawan-kawan saya balik semua kerja kerajaan. Semua ambil diploma. Saya yang tak mau ambil, saja tak mau ambil. Kalau saya ambil, saya tak duduk main telefon mengajak ni. No? Kalau saya mengajak dengan pergi sekolah, memang tak mau ambil. Sebab saya tak menjiwai kerja dengan orang. Bila tak ada duit nak beli susu, tak tangan tadi, Allah, aku ni memang aku pilih jalan ni, jalan dia ni. Sama lah tuan-tuan pun. Sementara nak kita ada kemudahan, senang kita lalu susah semua. Sebut susah semua kita faham dah, tahu dah, faham dah. Hidup ni manis ialah sebab bersilih ganti susah dan senang, kan? Betul tak? Bersilih ganti senang dan susah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi kalau senang semua tak syok. Begitu juga kalau susah semua pun tak seronok juga. Jadi ada hari kita seronok, ada hari kita senang, begitu. Jadi banyaklah orang yang suka senang saja. Dia tak suka susah. Sedangkan kata musannif, mungkin kamu mendapat faedah dalam susah yang kamu tak dapat faedah itu dalam senang, kata dia. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Mungkin kamu mendapat faedah yang di dalam kamu susah, yang faedah itu kamu tak dapat ketika mana kamu senang. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala. Baik, pasal apa nafsu dia tak mau susah? Sebab susah dia tak ada habuan. Nafsu nak senang saja, sebab dalam senang dia ada habuan dia. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak tahu. Di antara dua perkara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana yang lebih bermanfaat pada kita? Kadang-kadang manfaat pada kita adalah pada tang susah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang kita dapat nilai kebahagiaan adalah dalam susah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah, tak ada duit. Bila main tak ada duit ni, pengalaman saya, alhamdulillah saya tak pernah minta ke orang. Di hati ni penuh pergantungan. Ya Allah, ya Allah itu, ya Allah, macam mana lah nak main duit ni, nak minta ke orang. Tu bukan cara saya. Nak kena minta ke orang ni leceh, jatuh muka air muka kita nak pergi minta. Salah. Tapi bila mana kita bergantung kat dia kuat, dia main kono ni, kono. Oh, dia main dah. Jadi waktu tu bergantung dengan Tuhan kuat. Dibanding kita senang. Bila kita senang, kita bergantung dengan duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajaranlah hidup macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak kerja makan gaji ni, sumber kita tak menentu. Kita pun tak tahu berapa pendapatan kita sebulan. Orang yang makan gaji, dia tahu dah bulan ni 3,000, bulan ni 4,000. Dia tahu dah nak keluar banyak mana. Dan dia tahu dah tahun ni akan tambah berapa ringgit gaji dia. Tapi orang yang tak makan gaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia serah diri. Dia macam burung. Burung keluar daripada sarang pagi, balik petang. Keluar pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tembolok dia kosong, dia balik, tembolok dia penuh. Tak tahu. Hari ni takdir. Apa lalu hidup tak tahu. Serah hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam orang nega. Dia tak tahu untung rugi dah. Nak rugi hari ni orang nak beli kan, tak tahu. Dia serah. Lepas tu Islam
lebih sangat suka orang yang berusaha sendiri daripada kerja dengan orang. Bila kerja sendiri ni dia bergantung kuat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia sudah ada pendapatan tetap, dia bergantung dengan orang. Bila tak ada pendapatan tetap, dia bergantung dengan Tuhan. Tapi saya tengok-tengoklah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kerja dengan orang ni, dia ujung tengah-tengah bulan dia pening lah. Dia tunggu tu akhir bulan. Kalau macam ustaz-ustaz macam saya je lah, macam Ustaz Syahabudin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ni duit ada selalu. Jadi kita pergi mengajar pun bukan kerana duit, tapi kadang-kadang kerana duit juga sebab tak ada duit. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang Tuhan ajak juga. Bila tak ada duit langsung ni Allah Sayyidina. Malam ni ada kuliah. Dan kuliah orang bagi RM50. Waktu naik motor orang bagi RM50. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu naik motor tak bagi lepas, orang bagi 30 ya. Bila kereta orang bagi 50. Waktu naik motor orang bagi 30 tu. Berhenti kedai, beli beras, beli gula, kopi apa semua, tinggallah sikit. Hari ni abang berminyak tu zaman tu RM3.5 lah. Cukup lah, kira banyak jugalah masalah Sayyidina Muhammad. Dalam poket dan saya ni, kalau RM5 tu paling banyak tu bulat RM5 tu boleh hidup dah tu. Tu modal denak nak main hal lain. Kalau waktu naik motor dulu mengajak ke kampung, kau senar tu ya. Lepas tu Tuhan bagi rezeki, boleh beli kereta. Bola pergi ambil kereta tu di bimbit kereta tu, soalan Sayyidina Muhammad. Pengalaman buh minyak motor RM3 mupang. Lepas tu bila beli dapat Tuhan bagi kereta sebiji, modal duk banyak tu ya. Soalan pernah pengalaman pertama Allahumma Sayyidina Muhammad, buh minyak kereta di Penang. Berapa ni? RM3.5. RM3.5. Pasal satu yang bangga yang ada pun. Kereta ni orang paling boleh buh RM5, RM10. RM3.5 nak boleh isi minyak banyak mana? Hak tu yang ada pun. Allah Sayyidina Muhammad. Bila ada kereta orang panggil kuliah jauh sikit. Bukan orang tak mau panggil, orang kesian nak panggil, nak pergi dengan motor. Naik motor tu pergi kuliah di tikang batu. Allahu akbar. Kebas jubak-jubak. Dia dah naik atas motor macam tu, kebas. Pergi sejuk tangan tu. Pergi kuliah di tikang batu. Ustaz main apa ustaz? Main motor. Kesian ke ustaz? Kesian. Kita pun kesian kat diri sendiri. Jadi bila beli kereta, boleh pergi jauh sikit. Bila jauh sikit, modal pun tambah sikit. Ni untung pun lebih sikit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila kenang balik, ya Allah, aku tak ada apa dulu. Lah Tuhan bagi semua. Alhamdulillah. Inna ada waktu mana hak susah dulu. Susah. Orang panggil ceramah dia pelih. Orang pun panggil ceramah naik motor, pergi naik motor. Nak pergi turun tu lepas asar. Ustazah kata nak pergi kan ni? Kena pergi. Kena pergi tu pasal apa? Tak abang, Kak Ustazah, duit tak ada. Nak kena pergi. Turun rumah makcik, ya Allah, ribut daripada pokok senar. Ribut. Kok jalan pergi Perlis tu, jatuh tu apa panggil? Ranting-ranting pokok, nyok lah pokok nyok, jatuh jalan tu. Sampai Perlis, soalan Sayyidina Muhammad maghrib. Dapat kata ceramah 8 syak. Bawa baju kering. Salin. Pasal kita pakai baju hujan pun belakang basah juga. Salin baju kering. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila salin baju kering, pakai baju. Tempat ceramah tu tak jauh sangat dengan masjid. Dalam dewan. Jenuh bagi salam, hujan lebat tak jawab. Allahu akbar. Ketuk pintu. Lama juga lepas tu keluar. Ustaz sampai dah kak. Sampai tu ceramah.
Lepas habis ceramah tu dia ingatlah hati sekali lepas ulang sampul tak lagi. Pasal ada pasal duit tak ada, mai hatu semangga hak ni nak ambil modal nak balik rumah. Tinggal ilmu hutang, kot dapat untung. Habis ceramah salam-salam, tak ada sampul. Lepas tu balik nyong bodoh, lemah semangat. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dapat pelajaran. Silap aku main ni sebab nak duit. Tuhan ajak aku orang ni, hang nak duit ke amai hang nak sampai ilmu ke orang. Lepas tu saya belajar. Lepas tu saya berset aku mengajar, aku tak harap orang bagi, tak bagi pun tak apa. Tu mula saya belajar. Tak perlu. Kalau orang tak bagi tahun tu, Tuhan bagi kot lain pula. Tahun tu tak dapat duit, tak ada sagu hati, masalah Sayyidina Muhammad. Pi kuliah tahun lain, berganda pula ganti hak ni. Tu pelajaran. Tu usah gaduh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Tu Tuhan Maha Kaya. Dia Maha Kaya, kita tak ada apa. Jadi kalau macam tu, orang ustaz-ustaz macam saya lah, duit selalu ada. Pasal kuliah setiap malam ada. Orang kerja kerajaan masalah Sayyidina Muhammad, tapi susah sikit lah. Susah tak mana. Kena himpun. Nak cukup duit nak bayar kereta. Orang kerja kerajaan boleh ambil sekuti bayar. Jadi kita tu jadi bergantung dengan Tuhan tu lebih sikit lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil Al-Qabtu. Mungkin kamu duk fikir seronok masa Al-Bastu, tapi sebenarnya kadang-kadang masa Al-Qabdu itu kamu dapat yang kamu tak dapat dalam masa Al-Bastu. Makan baca juga sakit. Saya ni orang yang payah demam, tapi bukan minta demam. Tapi kalau demam tu, ya Allah, dapat sesuatu yang tak dapat waktu sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya ni demam ni, tak tahu alam apa saya sampai, saya tak tahu. Alam yang saya pergi tu alam yang saya pula orang yang jarang mimpi. Saya payah mimpi. Dia nak mimpi tak mimpi, demam. Mimpi yang alam yang pergi tu alam yang tak pernah tengok. Lepas tu kadang-kadang minta, ya Allah, bila lah nak demam pula, nak tengok tu alam tu. Saya pernah pergi tengok satu alam burung. Ni taklah cerita kat orang, cerita pergi lah, kongsi. Pergi alam burung. Alam tu semua burung. Alam tu adalah alam, walaupun alam burung, tapi tu alam zikrullah. Allah seronoknya, macam tengok syurga. Tengok alam tu. Tak tahu nak cerita, boleh harap macam tu lah. Saya jaga tidur, saya menangis. Tu saya kata, saya ni kena bila kita sakit ni sebab kita gantung dengan Tuhan, kuat pun minta Tuhan bagi kita. Orang yang sihat, dia lupa kadang dia dinikmati oleh Tuhan. Bila dia sakit, baru dia rasa, oh, seronoknya sihat. Tuhan duduk di hati tu menyebabkan macam tu pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya ni kata Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kalau macam mana? Kita kena duduk dalam dua situasi ini yang kita redha. Tuhan bagi senang, alhamdulillah. Tuhan bagi susah, alhamdulillah. Semua tak apa dengan Tuhan. Taib. Sampai kalau saya lalu semua, waktu duduk di atas pernah duduk, waktu kena rejam pernah duduk, lalu hidup tak ada sama. Waktu di atas suruh, waktu di bawah suruh, waktu kena buang dengan orang, siapa tak mau? Tok guru mana pun tak mau kat saya. Duduk dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Bukan kita nak, Allah kata hang duduk macam tu, bukan saya pilih, Allah kata hang duduk dulu. Duduk. Soalan Sayyidina. Hak ni masa naik balik. No, hak tu naik lah. Betul jatuh. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak tu naik balik. Ni kena terima. Kalau Tuhan kata hang jatuh, hang jatuh. Kalau Tuhan kata hang naik, hang naik.
Kalau dipuji oleh orang, terima kita dipuji. Sebab puji kita, orang puji kita bukan kita punya, dia punya. Waktu kena caci lah. Jadi semua tu ada hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka al-qabdu seperti malam. Malam ni tempat apa? Malam ialah tempat bermunajat dan membersihkan hati. Malam ialah masa kita bermunajat dan membersihkan hati. Itulah masa kita susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah masa kita ditimpa masalah. Itulah masa kita sakit. Malam masa dengan Tuhan. Susah masa dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab waktu susah kita angkat tangan, kita mudah lembut hati, kita mudah menangis. Itu waktu susah. Tapi ketika senang, hati kita gerah. Sebab kita dibaluti dengan nikmat. Bila kita dibalut dengan nikmat, jadi kita susah nak lembut hati. Sebab dunia ni pasal bila mana demanlah hati kita, kalau kita tak kuat, kita terpengaruh dengan dunia tu, menyebabkan hati kita gerah. Allahumma salli ala sayyidina. Malam ialah masa bertemu dengan yang kita cinta. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang masa kita berjumpa dengan makhluk dia. Malam masa kita berjumpa dengan dia. Itulah betul saya kata tu. Waktu susah dengan waktu senang, kita lebih rapat dan dekat dengan Tuhan ialah pada waktu susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu malam, waktu kita tak dunia dengan dunia, sebab dunia dah gelap. Waktu malam, waktu kita berdunia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu malam baca Quran pun sedap, berzikir pun masuk dalam hati kita, hadir Allah dalam hati kita. Siang tak boleh. Siang kelang kabut. Siang ni mata tengok macam-macam. Macam mana kita nak tumpu kepada dia. Malam apa pun tak nampak. Fokus kita hanya kepada dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tetapi banyak juga orang yang tak reti nak menggunakan waktu al-bastu untuk Tuhan. Bila mana dia ditimpa dengan al-qabdu, dia reti guna dengan Tuhan. Dia angkat tangan doa lah, panggil orang baca Yasin di rumah lah, apa segala. Dia reti nak bermualah dengan Tuhan ketika susah. Ketika senang tak reti guna. Tak reti guna. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak ajak, macam mana nak habaq, nak guna waktu kita macam ni, kita selesa ni. Baik. Waktu di siang hari kita berdunia dengan orang-orang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari kita berdunia dengan Allah. Siang hari kita berdunia dengan orang-orang Allah. Ni kita main ngaji ni, ni semua orang-orang dia panggil ahlullah semua ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Dia panggil mujalasatul akhyar. Bergaul dengan orang-orang pilihan Tuhan. Kita main ngaji. Tempat kita duduk ni orang panggil apa? Bukan orang panggil taman-taman syurga lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi banyak orang tak reti guna. Lepas pencen, dia nak buat kerja lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dia kuat lagi. Sedangkan masa Tuhan bagi kerja dah panjang, dah lama,
Daripada umur 25 mula kerja sampai 20 sampai 58 dah kerja, nak kerja lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia tak perlu kerja dah. Yang perlu dia kerja, yang perlu dia buat ialah beramal. Tinggal lah duk pergi buat kerja, main masjid banyak pula. Jumpa orang dah banyak, jumpa Tuhan pula. Macam itulah soalan saya nama. Bukan salah dia pergi kerja tu, maknanya hak ni hak nak tumpu Tuhan betul-betul ni. Bukan bermakna kerja tu salah dah, bukan. Mana tu banyak sangat kita bergaul dengan makhluk dia dah. Ni kita nak tumpu dengan dia pula. Sayang sungguh. Kalau sebut 60 tu kira secara legal orang kata tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira tua dah. Dulu orang bagi 55 tu elok. 55 tu elok sangat tu. Nak kata tua pun tidak, nak kata muda pun tidak, elok-elok Tengok dia bagi 60 ni. Ada juga orang dapat kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia cikgu tak larat nak naik dah. Tingkat 2 larat naik dah. Tuhan suruh duduk di rumah, suruh baca Quran banyak, Tuhan suruh zikrullah banyak, Tuhan selawat banyak. Duduk di rumah bersedia. Rumah masjid tu bagi banyak sikit berulang rumah masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita senang, Tuhan suruh bergaul dengan orang-orang dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu ada orang yang Tuhan pilih lepas dah kerja langsung dia main masjid, akhirnya orang nanti AJK masjid. Tu hebatlah. Dia berbakti pula dengan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia, dia ada persatuan bajikan apa semua, ada juga macam tu. Maka hari-hari dia duduk dalam organisasi tu pula, nak bantu orang lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya al-qabdu dia ada faedahnya, al-bastu ada faedahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kita tak tahu mana satu yang bermanfaat pada kita. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu mana manfaat kepada kita. Kadang-kadang dia buat orang ni subhanallah macam ni, sesuai dengan hang macam ni. Hang ni aku bagi macam ni sebab sesuai dengan hang macam ni. Ada 2 laki bini zaman salafus soleh. Satu masa Allah wahyukan pada seorang Nabi tolong mahabat kat 2 orang ni. Hampa 2 orang ni Tuhan nak bagi pilihan, senang dulu ataupun senang belakang. Kalau senang dulu susah belakang. Kalau senang dulu susah belakang. Kalau susah dulu senang belakang. 2 laki bini. Akhirnya Nabi itu bawa mesej daripada Tuhan, tanya 2 orang laki bini ni. Si bini kata dia nak pilih senang dulu. Dia nak ambil susah belakang. Si laki ni nak ambil susah dulu, nak ambil senang belakang. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tanya pula 2 laki bini ni, pasal apa yang hak bini nak ambil senang dulu, susah belakang, yang laki nak ambil susah dulu, senang belakang? Kata bini, dia ambil senang dulu, dia kata macam ni, bila senang dulu ni ambil susah belakang, bila belakang tu susah, tak fikir dunia dah, nak buat ibadat ya. Yang laki pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ambil susah dulu, belakang senang. Dia kata bila dah senang, apa pun tak mau fikir, nak buat ibadat ya, dah ada duit dah. Nampak tak cara? Akhir oleh kerana kedua-duanya tujuannya kerana Allah. Yang hak bini ni dia kata dia pilih senang dulu, bila belakang susah tak fikir dunia lah, fikir ibadat ya.
Yang hak si suami ni, dia kata kalau dia pilih susah dulu, belakang senang, dah ada belakang dah, tak mau buat apa lah, buat ibadat ya. Akhir kata, hampa ni dua-dua ni semua tak kat aku. Akhir Allah wahyukan pada Nabi itu bagi tak kat dua-dua ni. Lepas ni Allah putuskan daripada awal sampai habis senang saja. Susah tak ada lah. Pasal semua nak buat ibadat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenar-benarnya cara kita menggunakan manfaat dalam senang dan susah itulah faedah. Ada orang yang Tuhan bagi senang, dia reti guna nikmat senang untuk Tuhan. Ada orang yang Tuhan bagi dia susah, dia reti guna susah untuk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana kita tak tahu mana yang baik untuk kita, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lepas tu kita harap penerimaan Allah terhadap semua amal yang kita buat. Tu je kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau Tuhan bagi senang, ni dipanggil, ni kita ngaji ni kita hikam ni. Kitab hikam ni dia untuk orang yang berjalan kepada Allah dan untuk orang yang sampai dah kepada Allah. Kalau orang ni dia tak nama salikin ataupun dia tak nama wasilin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngaji kitab hikam ni ambil nota ya, tulis je lah. Tapi kalau kita tu orang yang berjalan, kita ambil pedoman. Kalau kita ni orang sampai kat Tuhan pun, kita ambil pedoman juga. Tapi kalau kita ni nak kata salikin pun tak, nak kata wasilin pun tak, hak sampai ke Tuhan pun tak, tulis je lah. Jadi apa dia? Bila mana kita duduk dalam al-qabdu, bila mana kita duduk di al-bastu, bila mana kita duduk dalam susah ataupun kita duduk dalam senang, kita kena macam mana? Bila mana kita duduk dalam susah, masalah Sayyidina Muhammad, jangan minta senang. Bila duduk dalam senang, jangan minta susah. Kita duduk di mana Tuhan letak kita. Nah, tu adab. Adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam susah pun ada baik, dalam senang pun ada baik. Kita kena macam mana? Kita kena serah diri untuk kita dimonitor oleh Tuhan. Kita kena jadi macam siaran TV ala sayyidina Muhammad. Kita kena jadi macam siaran TV ala sayyidina Muhammad. Kita kena jadi macam TV. Orang nak tengok TV ni, nak tengok TV mana? TV 1 dah tekan 1, TV 2 dah tekan TV 2, TV 3 dah tekan TV 3. Kita kena jadi macam tu, ikut Tuhan. Tuhan kata macam ni, ya. Tuhan kata macam ni, ya. Ya Tuhan. Bila duduk dalam susah, adat dia macam ni. Bila duduk dalam senang, adat dia macam ni. Duduk dalam susah, sabar. Duduk dalam senang, syukur. Duduk dalam sihat, syukur. Duduk dalam sakit, sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Tuhan suka. Tu Tuhan suka. Dulu waktu saya mengaji dulu di Mata Mama, ustaz saya sebut, kita dengan Tuhan ni kena minta kat Tuhan yang terbaik. Ya Allah Tuhanku, Engkau tentukanlah kepadaku yang terbaik pada aku. Sebab orang ni, contoh nak, mungkin pada kita sihat tu baik, tapi terbaik pada kita ialah tak sihat. Tapi tak ramailah orang berani minta macam tu. Betul tak? Sebab banyak orang minta sihat, tak sihat tak berani minta. Jadi kata guru saya, minta yang terbaik. Minta terbaik ni serah pada Allah. Bila kita serah pada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita telah menyerahkan kepada driver, pemandu kehidupan yang terbaik yang kita serahkan kepada dia. Kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, Allah lah wakil terbaik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita naik kereta,
Kita dengan Tuhan ni jangan campur kerja Tuhan. Kita kena duduk dalam situasi ni, kerja kita, tu kerja dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam usaha mencari rezeki, kita buat kerja cari rezeki. Yang menentukan rezeki Allah. Jangan kacau. Jangan petikai, aku buat kerja habis ni, pasal apa dapat tahun ni ya? Tak betul. Buat kerja tu bahagian kita, tentukan rezeki bahagian dia. Jangan kacau, nanti kita susah. Ibarat seumpama seperti kita naik kereta, duk bagi arahan kat driver. Traffic light tu, soalan Sayyidina Muhammad, merah, kita kata brek. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila tang kona, kita kata pelan sikit. Agak-agak lama-lama nak kena apa dengan driver tu? Hang driver ke aku driver? Lama-lama dia kata hang bawa. Kena marah. Dengan Tuhan jangan campur kerja Tuhan, nanti susah. Kalau kita tak harap dekat driver, saya nak tanya lah, hak boleh bawa kereta ni, orang bawa kereta, kalau kita tak harap dia bawa kereta, agak-agak boleh tidur lah. Sampai KL tak tidur, sebab tak harap pada dia. Tu pasal apa boleh tidur? Sebab harap boleh tidur. Dengan Tuhan ni, soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita harap, senang hidup kita. Kita mengaji bab apa ni? Al-khawf war-raja. Takut dan harap. Takut tak mana pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harap kena lebih. Harap kena lebih. Sebab kita ada Tuhan, apa kita nak takut? Allahumma salli ala Sayyidina, serah kat Tuhan. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah situasi yang disebut oleh Syekh Ibn Atha'illah rahimahullah ta'ala. Mungkin kamu mendapat faedah pada malam kesempitan, yang kamu tak dapat faedah pada siang kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dalam hidup ni yakin, sepenuh-penuh yakin bahwasanya dalam hidup ni semua ketentuan Tuhan betul belaka, semua baik semua. Tak ada satu pun ketentuan Tuhan yang salah, semua elok belaka takdir dia. Qala la tadruna ayyahum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu mana satu yang lebih hampir manfaat kepada kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.